Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan, mula-mula Abang nak sampaikan dua cerita, tapi disebabkan cerita yang kedua tu cerita yang pertama tu terlalu panjang dan cerita dia memang sangat menarik dan memberi pengajaran dan seram. Jadi Abang asingkan. Jadi hari ini Abang nak ceritakan satu cerita pengalaman yang cukup Abang rasa seram. Sebab benda ni bukannya setahun dua, dia jadi sampai bertahun-tahun jadinya. Jadi cerita ni betul-betul memberi pengajaran untuk kita semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Tanpa berlengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini. Satu pengalaman yang cukup luar biasa dan panjang. Cerita kali ini diceritakan kepada Abang oleh seorang budak lelaki yang berlakunya kisah ni dekat Lahad Datu, Sabah. Kisah ni berlaku lebih kurang 10 tahun yang lepas, 2023, 2013 lah macam tu. Ceritanya macam ni, Alif ni ada 3 orang adik-beradik dan dia ni anak yang nombor 2. Dia ada abang lelaki, memanglah abang dia memang lelaki, dan adik lelaki. 3 beradik ni lelaki lah. Dia orang ni semua duduk dekat satu kuartus kerajaan dekat Lahad Datu. Dia kata bapak dia bekerja sebagai seorang pegawai pendidikan. Mak dia memang suri rumah. Asal-asalnya dia kata mak dia kerja, tapi disebabkan nak membesarkan 3 orang anak ni memang memerlukan mak dia kena duduk dekat rumah. Dia kata sebenarnya hidup dia biasa-biasa je, okey-okey je di awalnya. Jadi bersa dia mula-mula pindah dekat kuartus dekat Lahad Datu tu, dia kata kehidupan dia seronok sebab rumah dia berdekatan dengan padang bola. Memang menjadi kebiasaan aktiviti dia orang satu adik-beradik ni, 3 orang jantan ni, 3 orang lelaki ni, main bola tiap-tiap petang. Dan selepas main bola, pergi mengaji malamnya. Lepas tu pergi makan malam. Lepas tu baru tidur. Siapkan kerja sekolah, baru tidur. Itu memang rutin harian lah dia kata. Tak ada apa benda yang pelik pun dengan rutin harian ni. Jadi dia kata masa mula-mula pindah, seronok main. Oh, dia kata pantang pukul 5 je dah pergi main. Seronok sangat. Pukul 4.30 dah keluar. Sebab pukul 4.30 Sabah dah boleh dikatakan cukup redup dah kan. Tapi pada satu hari, ada satu benda yang pelik terjadi dekat adik dia yang bongsu. Waktu dia dengan abang dia dengan kawan-kawan yang lain tengah main menendang-nendang bola, dia tengok daripada jauh. Waktu tu adik dia berumur 4 tahun. Dia tengok daripada jauh. Adik dia ni pelik. Sebab adik dia macam bercakap dengan seseorang, tapi orang tu tak nampak. Dia diam je lah. Tapi bila dia tengok adik dia cakapnya lain macam, panjang aja cakapnya, macam siap tergelak-gelak, macam main sama-sama. Adik dia tak main dengan kawan-kawan dia yang seumur dengan dia tau. Adik dia ni main seorang-seorang dekat kawasan pinggir belukar. Jadi mula-mula dia rasa macam nak biarkan benda tu aja. Jadi lepas main bola tu lebih kurang dah nak maghrib dah masa tu, mak dia pun dah panggil balik dan dia pun memang kena balik. Pada waktu tu dia jadi rasa seram. Sebabnya adik dia tetap juga bercakap-cakap dengan seseorang. Main pun dengan seseorang. Dia macam berjalan-jalan dengan seseorang seolah-olah dia ada kawan sebelah dia. Jadi, si Alif ni rasa macam tak sedap hati. Dia tweet abang dia. Bang, cuba kau tengok adik kita tu bang. Pelik pula. Jadi, mula-mula abang dia tengok. Lah, dia kata, ada yang tak kena. Tapi, mungkin sebab budak umur 3-4 tahun, ada bimbong. Bimbong pula. Itu bahasa keluarga abang. Ada kawan imajinasi. Kalau budak-budak memang selalu dalam cerita-cerita Mak Saleh ada cerita kan, kawan imaginari. Maksudnya dia create otak, dia create satu kawan lain. Jadi abang dia cakap memang ada sesetengah budak yang suka create, yang suka cipta kawan dalam otak dia, yang sebenarnya kawan tu tak wujud. Itu selalunya terjadi bila budak-budak tu memang jenis yang suka main sorang-sorang. Jadi diorang pun baliklah rumah, pimpinlah si adik ni, bertigalah jalan balik. Okay. Bila dah jalan balik rumah tu, tak pula dia ceritakan pada mak ayah dia. Pergi mandi, mengaji. Lepas mengaji, makan. Dekat waktu makan ni lah berlaku satu peristiwa yang memang semua orang tak boleh lupa. Dan adik dia menjadi titik permulaan dia jadi pelik.
Waktu tu dia kata, bila nak makan, tiba-tiba adik dia macam mengalihkan punggung, memberi laluan pada benda lain, duduk satu bangku dengan adik dia. Macam kita kan, kalau macam abang duduk, sinilah duduk sebelah aku. Adik dia buat macam tu. Adik dia sengit-sengitkan badan sikit dan seolah-olah macam ada orang lain duduk sebelah adik dia. Waktu tu mak, bapa, abang dengan dua abang dia dah tengah nganga-nganga dah, kenapa pula budak ni macam ni. Jadi selepas habis makan malam, dan ditambah pula adik dia selalunya nak makan nasi sesenduk nak habiskan pun bercinta. Tapi kali ni adik dia habis 10 senduk. Tak nampak pun adik dia cempak ke semai-semai nasi tu dekat atas lantai. Tak nampak. Habis licin adik dia makan. Dan itu menjadi benda yang sangat pelik terjadi pada malam tu. Habis-habis saja daripada makan malam, si mak tanya dengan abang dengan Alif ni. Kedua-dua abang lah. Adik-adik kau ni macam pelik. Korang pada pergi mana-mana ke tadi? Jadi Alif kata tak, memang main kat padang. Jadi bila dengar jawapan daripada Alif, si emak ni tak adalah ragu-ragu. Sebab bukanlah kali pertama main dekat padang tu, memang dah banyak kali main kat padang tu. Kalau kata nak kena rasuk daripada awal-awal dah kena rasuk. Jadi kehidupan menjadi seperti biasa. Sejak daripada tu, adik dia selalu sangat bercakap bila dekat padang. Dan ada kalanya adik dia bercakap sorang-sorang dekat dalam rumah. Pada satu hari, tengah malam masa tu, waktu tu hujan ribut dekat luar. Memang ribut sampaikan beberapa kali berlaku elektrik mati. Waktu kali kedua elektrik mati dekat rumah dia, si ayah ni bangun. Ini diceritakan semula, ayah ceritakan semula. Si ayah bangun untuk nyalakan elektrik. Punyalah si ayah terkejut. Dalam gelap, adik bermain permainan bersama dengan seseorang yang nampaknya macam hitam je. Waktu tu ayah dia terkejut, cepat-cepat cari suis. Ayah dia nyalakan lampu untuk pastikan ada budak lain ke yang ada dalam rumah dia orang. Tapi tak ada. Yang ada pada waktu tu ada adik seorang. Jadi si ayah ni tanya adik, kenapa main sorang-sorang dalam gelap ni? Jadi adik cakap, apa salahnya adik main sorang-sorang? Adik memang suka main sorang-sorang. Dia macam tu lah. Walaupun dia cakap pelat-pelat. Kan abang buat cakap pelat bayi kan. Ada yang cuba-cuba nak sepak abang pula kan. Meluat pula tengok nanti. Tak adalah buat lakonan yang tu. Dia kata macam tu. Dia kata dia memang suka main sorang-sorang, bercakap sorang-sorang. Jadi benda ni ayah dia dah mula rasa macam ada benda yang tak kena dan ada benda yang perlu disiasat. Hari berjalan seperti biasa. Adik selalu main tengah malam. Adik selalu makan banyak. Lepas tu habis pula tu dia ambil senduk. Dia ambil nasi beberapa senduk. Habis. Adik selalu bercakap dekat padang. Dan lebih menarik lagi, selepas beberapa minggu, adik dah mula berani untuk bermain secara ekstrim dengan kawan imajinasi dia. Kali ni disebabkan keadaan adik yang nampak macam dah biasa bermain, satu keluarga, kata Alif ni, jadi tak kisah. Mula-mula diorang memang syak benda ni ada makhluk lain yang teman si adik. Tapi bila dia tengok adik dia ni memang berkelakuan pelik tapi tidaklah menakutkan. Tak adalah tiba-tiba adik dia panjat dinding, adik dia buat apa-apa yang tak kena, tak ada. Jadi diorang pun pendamkan benda tu dan anggap adik ni memang suka berangan. Setiap kali jiran-jiran tetangga datang, memang tak segan-silu adik tu akan bercakap sorang-sorang, akan main sorang-sorang. Bagi keluarga anggap benda tu normal, tapi bagi jiran tetangga anggap benda tu tak pelik. Jadi adalah beberapa orang jiran cuba menasihati keluarga ni untuk bawa adik ni pergi berubat. Tapi diorang fikir tak perlu sebabnya dia tak mencederakan adik. Ceritanya berlanjutan. Bila satu hari, kalau tak silap abang balik daripada sekolah, waktu tu si Alif dengan bapa dia tunggu dekat depan sekolah nak jemput adik dia. Adik dia waktu tu dah tadika. Daripada umur 4 tahun tu sampai ke tadika umur 6 tahun, dia orang biarkan aja. Sebab anggap adik ni memang ada kawan imajinasi dia sendiri. Pada waktu ni, waktu kejadian ni, yang membuatkan diorang semua tertanya-tanya, adakah betul ini adalah kawan imajinasi atau bukan?
Pada satu hari itu si Alif, abang dia dan juga bapa dia tunggu si adik keluar daripada sekolah. Tengah-tengah asyik menunggu, daripada jauh diorang nampak adik keluar daripada bilik kelas. Tapi keadaan adik sangat tidak wajar. Sebabnya dia seolah-olah berpegangan tangan dengan seseorang. Macam ni lah, macam kalau kita berjalan, kita macam memimpin tangan, menonton tangan orang lain, memegang tangan orang lain. Walaupun tangan tu tak nampak, tapi hayunan tangan yang berpimpinan tu seolah-olah memang betul adik memegang tangan orang lain. Jadi bila diorang semua dah masuk dalam kereta, si ayah tanya, tadi adik pegang tangan siapa? Dia cakap, adik tak ada pegang tangan siapa-siapa, adik saja je pegang angin. Tetap juga dia tak nak beritahu tu. Sebab mungkin dia fikir, mungkin abang rasa mungkin makhluk tu dah warning, jangan beritahu keluarga kau, nanti kita akan terpisah. Jadi disebabkan tu mungkin adik tak nak beritahu yang dia sebenarnya ada sesuatu yang mendampingi dia. Cukup hujung tahun, semua ibu bapa dipanggil ke sekolah untuk mengambil report card. Tak terlepas, walaupun adik ni waktu tu sekolah tadika, mak bapak diorang pun dipanggil untuk membincangkan prestasi anak. Jadi mak bapak ni pun datanglah, mak bapak Alif ni datanglah ke tadika tadi, nak tahu macam mana perkembangan anak dia yang paling kecil ni. Jadi waktu perbincangan tu, cikgu menyuarakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia cakap macam ni, anak puan dan tuan tidak normal. Bila mak bapak dengar macam tu, marah kan? Tak tahu kan, rasa macam, anak aku baik-baik aja, kenapa pula dipanggil tidak normal? Jadi si bapak tanya, apa maksud cikgu? Macam ni, senang cerita, anak pak encik dengan puan kuat. Main tadika ni, dia kata main lomba lari, dia yang paling jauh ke depan meninggalkan kawan-kawan dia, seolah-olah dia ada tenaga macam orang dewasa. Main lomba lari, main lari dalam guni pun macam tu juga. Orang baru terkial-kial nak pakai guni, dia dah pakai guni, dia dah sampai dulu. Kalau main konda-kondi, nak cakap bapak punya salah, tak baik. Itu bahasa pasar kalau kat rumah kan. Kalau main konda-kondi pula, dia kata si adik ni boleh melempar kayu tu sejauh-jauhnya, sampaikan kawan-kawan dia rasa macam tak selamat lah nak main dengan adik ni. Jadi bila acara sukan, adik dia akan masuk semua acara dan semua acara dia menang. Macam anak Superman kan bunyinya. Semua acara dia menang. Hebatnya adik ni. Bila mak bapak dengar luahan daripada cikgu, memang betul lah apa yang cikgu cakap, anak dia tak normal, anak dia tak sihat. Jadi si cikgu ni pun biasalah, cikgu ni pun nak kepo-kepo, nak tanya juga, ke ada saka ke, ada apa ke. Jadi tanyalah, boleh tahu tak, boleh kata punca kenapa si adik ni jadi macam ni. Jadi mak bapak dia memang cuba untuk menutup, untuk mengelakkan daripada ada fitnah atau spekulasi-spekulasi ni kan. Jadi dia kata tak ada apa-apa berlaku, tapi adik ni memang daripada kecil ada kawan imajinasi punya kawan. Jadi selalulah dia berkolaborasi lah, buat kerja sama-sama ke apa ke semua dengan si adik ni. Jadi bila dah dengar macam tu, dalam perjalanan balik, mak bapak ni memang dah berbincang, benda ni tak boleh nak dibiarkan, perlu diubat. Jadi diorang bercadang dalam cuti sekolah akan datang, diorang nak balik ke kampung. Diorang sekarang waktu tu duduk kat Lahad Datu, diorang nak balik kat kampung dekat Sandakan. Kenapa nak balik kampung? Sebab mak kepada si ayah, maksudnya nenek kepada si adik dan nenek Alif, memang orang yang pandai. Kalau maksud abang sini pandai adalah orang yang tahu tentang alam sebelah, yang boleh komunikasi, yang boleh tengok, dia ada keistimewaan tertentu. Jadi nak nunggukan cuti sekolah ni lama pula, ada lagi sebulan lah nak nunggukan cuti sekolah ni. Pada waktu tu perangai adik berubah. Perangai adik lebih nakal daripada yang biasa. Selalu dengki Alif, selalu dengki si abang sulung sewaktu mereka berdua tengah siapkan kerja sekolah. Kalau dengki-dengki biasa tak, tapi dengki sampai koyak-koyak buku atau digelak-gelakkan. Jadi perkara ni menjadi kemarahan bapa dengan emak si Alif.
setiap kali bapa dengan emak si Alif ni marah pada adik, automatik besok demam. Kalau tak pun besok jatuh. Kalau tak pun besok terseliung. Ada je lah mata petakanya. Tak tahu datang daripada mana, tak tahu sebab apa, tapi itulah yang terjadi. Jadi untuk pastikan adakah marah ni, adakah demam atau sakit ni berpunca daripada si adik yang pelik ni. Jadi satu hari si bapa dia ni marahlah, tak ada hujung pangkal, hujan ribut tak ada, dia marahlah si adik. Adik teresak-esak nangis seminggu lepas tu bapa demam. Terjengkang dekat katil. Tak bangun. Jadi benda ni menjadi kerisauan di orang keluarga. Tak sempat cuti sekolah. Hujung minggu lepas bapa dia balik, terus pergi balik Sandakan nak cari ubat. Bila sampai dekat Sandakan, diorang sebenarnya tak beritahu siapa-siapa yang adik ni ada benda yang pelik. Tapi bila sampai dekat rumah kampung jumpa si nenek, nenek jegel-jegelkan mata. Memang macam nenek nampak sesuatu. Habis daripada semayang maghrib hari yang sama, terus si nenek panggil mak ayah si Alif, tanya mana datangnya benda yang berdampingan dengan si adik. Jadi itu peluang keemasan. Mak bapak ni tanyalah, ada ke nampak benda-benda pelik pada adik ni? Kata si nenek, benda ni dah ikut lama. Dan benda ni bukan saka, bukan apa. Dia memang ikut sebab dia suka dengan adik. Dan dia punya kedudukan adalah betul-betul di belakang adik. Adik berjalan angkat tangan, dia pun angkat tangan. Adik langkah kaki kanan, dia pun langkah kaki di kanan. Kalau adik menggiling kepala Wa'imah pun, dia akan giling kepala. Betul-betul dia duduk dekat belakang adik. Pernah dengar kan macam cerita Conjuring kan? Saram pula bang. Jadi bila dia macam tu, si nenek ni terpaksa, bukan terpaksa, si nenek ni buat ikhtiar, cari ustaz-ustaz yang pandai mengubat untuk ubatkan si adik ni. Sebelum dah menjadi semakin teruk, lebih baik dia datang dia cari ubat. Mengikut kata nenek tu, benda yang yang duduk di belakang si adik adalah seorang budak yang umurnya lebih kecil daripada adik pada waktu tu. Adik waktu tu umur dia dah 6 tahun, jadi benda tu macam 3-4 tahun lah macam tu. Dia menempel dekat belakang si adik. Atas usaha si nenek, akhirnya jumpalah seorang ustaz yang memang pandai ruqyah di kawasan Sandakan. Ustaz tu pun dijemput datang rumah. Dalam lebih kurang 1 hari je jaraknya daripada waktu diorang balik ke kampung tu. Terus ustaz tu datang. Ustaz tu pun cakap memang ada sesuatu yang berdampingan dengan si adik. Dan diorang pun buatlah upacara untuk memisahkan. Untuk kali pertama memang gagal. Ceritanya, waktu dia nak mengubat tu, waktu ustaz tu baca zikir-zikir, adik duduk kat depan, muka adik berubah menjadi orang lain. Muka dia memang muka semua orang tak kenal. Lepas tu lampunya mengelip-kelip lampu. Dan yang paling teruk, setiap kali ustaz tu baca ayat suci Quran dengan kuat, dinding dengan bumbung rumah kampung nenek bergegar. Macam ada benda marah yang gegarkan rumah tu. Jadi disebabkan tu, memang diorang semua sedar benda ni bukan perkara yang mudah atau perkara yang senang-senang nak putuskan. Sebab dia dah duduk dengan adik lebih daripada setahun. Boleh kata dia cukup rapat dengan si adik. Jadi disebabkan tu, memang dah berubat sampai dia kata Alif waktu mengubat tu, ya Allah, dia kata dah macam gempa bumi. Bergoyang-goyang rumah kampung tu. Ada sekali tu dia kata berubat malam yang kedua, malam yang ketiga macam tu lah. Tak puas hati. Alif keluar daripada rumah. Alif dengan ayah dia keluar daripada rumah. Kok ada rumah lain yang bergegar? Tak. Bila keluar daripada rumah, sewaktu rumah tu bergegar, rumah tu tak bergegar, cantik je duduknya kat situ. Tapi bila masuk je dekat dalam, waktu tu bergegar-gegar, tak tahu datang pada mana, macam mana dia gegar pun tak tahu. Melawan hukum alam. Ni macam hukum alam dilawan. Sebab daripada luar tak nampak, dalam je merak. Orang duduk dalam memang rasalah benda tu bergoyang-goyang. Tanya jiran-jiran besok pagi ada tak gempa bumi dekat sekitar Sandakan? Tak ada. Mimpi apa? Itu je jawapan yang dia dapat.
korang mimpi ke ada gempa bumi? Kita ni tak ada gempa bumi malam tadi, aman-aman je. Jadi dengan kata lain, yang bergoyang-goyang tu rumah dia orang. Itu pun sewaktu proses mengubat. Baik ustaz tu sembahyang hajat, baca zikir, mengaji, apa benda lah yang ustaz tu buat untuk putuskan hubungan si adik dengan makhluk tu, tetap juga rumah tu akan ada gegaran yang terlalu kuat. Jadi disebabkan nak putuskan tu bukan senang, akhirnya ustaz tu bagi cadangan. Apa kata adik duduk dekat kampung dengan nenek, kalau boleh maknya temannya sekali. Sebab ni proses mengubat bukan sebarang mengubat. Mengubat ni memang betul memerlukan masa yang agak panjang. Jadi sewaktu mengubat tu, daripada hari ke sehari, hari ke sehari, mengubat, abang pun tak ada beritahu mak macam mana. Pada masa yang sama, adik dengan emak duduk dekat kampung, dan setiap kali mengubat, dalam seminggu selepas tu, si emak bermimpi. Waktu tu dia bermimpi dekat satu rumah yang besar. Jadi dia masuk dekat dalam rumah tu, keseluruhan rumah catnya warna putih. Dan dia cuba berjalan. Dia kata dia tak pernah masuk rumah sebesar tu, dan dia tak tahu kenapa kaki dia berjalan mencari sesuatu. Dalam satu bilik dalam rumah besar tu, sekali bila si emak buka, dekat dalam tu ada buayan. Buayan yang cantik. Dan bila si emak jengah dekat dalam buayan tu ada baby umur dalam 2-3 tahun. Jadi terlepas tersedar daripada mimpi, esoknya terus cerita dengan ustaz tu apa yang berlaku, apa yang dimimpikan. Mengikut kata ustaz tu, kalau mimpi je macam tu, maksudnya dia tak nak lepaskan adik. Dia nak terus berdampingan dengan adik sampai hari kiamat. Benda tu menjadi satu berita yang langsung tak seronok. Dan ditambah lagi, sejak daripada adik ni berubat dengan si ustaz ni, adik ni punya berat badan memang berkilo-kilo lebih berat daripada apa yang kita nampak. Kalau tampak budaknya kurus-kurus comel, dalam lebih kurang 2-3 kilo je. Tapi kalau angkat macam 30 kilo berat dia. Dan macam dia kata, waktu tu memang sakitlah tangan nak angkat si adik. Walaupun adik tadika. Jadi mengubatlah. Proses mengubat diteruskan. Dan pada masa yang sama, disebabkan setiap kali mengubat, si emak dan si ayah, bukan mak je mimpi, ayah pun sama, yang diorang mimpi dalam satu bilik ada baby. Jadi diorang punya cadangan, ustaz punya cadangan, salah satu bilik, iaitu bilik adik yang ada di rumah di Lahad Datu, dikosongkan. Dan ustaz pagar rumah tu dengan pagar bilik tu dengan menggunakan garam. Itu memang cara perubatan Islam. Jadi mengubat, akhirnya pada satu malam si emak bermimpi. Dalam mimpi tu dia nampak ada seorang budak lelaki membelakangkan si emak dan memegang tangan seorang perempuan. Jadi esoknya si emak pun berceritalah dengan si ustaz, tanya apa pula maksudnya. Dan bila diselidik lagi dalam, rupanya si bapa pun mimpi benda yang sama, iaitu nampak perempuan dengan budak kecil. Ustaz tu cakap, Alhamdulillah, itu tandanya perubatan kita berjaya. Dia mula untuk putuskan diri, terbang pula, berjalan daripada hidup adik. Maksudnya dah memang putuslah, dia tak akan hidup bersama-sama lagi. Dan sejak daripada tu, Alhamdulillah, kata si Alif, adik dia dah beransur pulih. Dan sekarang ni adik dia dah berumur 16 tahun. Cumanya ada kalanya adik dia akan termenung, tak tahu kenapa. Bila ditanya, dia kata tak ada apa-apa pun, dia sengaja termenung. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang adik dia sihat walafiat. Pengajarannya dekat sini ialah jangan pindah dekat rumah yang sebarang. Itu pengajaran yang bagus, sebab kita tak tahu itu adalah laluan ke tidak. Dan yang pengajarannya adalah bila berlaku benda-benda pelik dekat anak kita, jangan anggap benda tu remeh. Cepat-cepatlah kita pergi berubat. Kalau pergi berubat dapat kesan awal kan bagus, cepat putusnya. Ini dia kata nak putuskan makan minggu. Berminggu-minggu nak putus. Setiap hari ustaz tu datang bagi baca ayat suci Al-Quran, ceramah agama. Takkan nak ceramah agama kat siapa? Salah. Maksudnya baca ayat suci Quran, berzikir,
untuk putuskan hubungan tu. Akhirnya berjaya juga. Memang besar pengajarannya untuk kita semua. Hati-hati, anak-anak kecil jangan dilepas-lepaskan dekat tepi belukar. Takut nanti kan berkawan dengan yang bukan-bukan. Maaf ya, alam sebelah makhluknya bukan nak mengutuk, tak. Tapi kita lain alam kan, ya, jadi tak elok jadi sahabat. Jadi terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Nanti abang nak buat promosi sempena bulan Raya Haji ni. Kita kan ada banyak daging korban kan, jadi bolehlah guna perapan tu kalau ada yang nak buat sate dengan ayam daging panggang. Sebelum abang tutup cerita, abang nak ucapkan selamat bertunang buat Alif dan Aina. Sebenarnya ini bukan disampaikan, bukan abang pun tak tahu kalian bertunang, tapi abang doakan kalian bertunang dengan berjayanya sampai kahwin. Dan pesanan ini disampaikan oleh ibu kalian, iaitu Normia Ali. Dengan ucapan selamat bertunang buat kedua anak anda tersayang, semoga cepat ke jenjang pelamin dan dapat baby. Itu untuk pesanan yang pertama. Gembiralah. Tapi pada masa yang sama abang nak ucapkan salam takziah buat salah seorang ahli keluarga JSPL, iaitu Faizah Kadir, yang mana anaknya baru aja meninggal dunia siang tadi akibat daripada kemalangan, dan anaknya berumur 5 tahun, ada dekat dalam surat khabar Melaka Kini. Jadi abang ucapkan salam takziah kepada Faizah Kadir atas kehilangan. Kita doakan semoga almarhum ditempatkan di syurga Allah, amin ya rabbal alamin. Dan abang doakan semoga Faizah Kadir dan ahli keluarga tabah menghadapi dugaan ni, sebab abang pernah melalui dugaan kehilangan anak dan anak saudara lah, dan cukup memang betul-betul menyakitkan, betul-betul sangat menyakitkan. Jadi abang harap kalian sekeluarga akan terus tabah. Yang tadi selamat bertunang kan untuk Alif dan Aina, cepat-cepat kahwin. Nanti kalau ada dekat-dekat kahwinnya boleh jemput abang kan, insyaAllah kalau ada masa abang datang. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.